Bapak Ibu, di dalam hidup kita, dari waktu ke waktu, kita membuat perencanaan. 弟兄姊妹，我们在生活中呢，都常常有计划。 Apakah itu rencana untuk kita pribadi atau rencana untuk keluarga kita? 无论是我们个人的计划，或者是为了我们的家庭计划。 Kemarin saya dengar adik saya, 呃， dia berpikir, berencana mau pindah ke Jakarta. 昨天呢，我就听到我弟弟在计划说，他想要搬到雅加达去居住， Ketiga anaknya sudah besar. 因为他3个孩子都已经成人了。 Satu kerja di Singapura, satu kuliah di Jakarta, satu kerja di Jakarta. Dia tinggal berdua di Tanjung Pinang. 大的在新加坡做工，然后剩下2位呢，一位在雅加达做工，另外一位还在雅加达求学。 Kita sebagai orang tua seringkali demikian. Ya, setelah anak-anak besar, kamu mengikuti kemana mereka pergi. 我们成为父母亲呢，常常都是这样。孩子长大之后呢，他们到哪里去，我们跟随他们到哪里去。 Dari waktu ke waktu, kita itu memang membuat rencana. 所以我们都常常的在规划我们的人生。 Anak-anak kita yang masih sekolah, ya kita sebagai orang tua pun terus membuat rencana untuk mereka. 我们正在求学的孩子呢，我们成为家长也常常为着他们规划。 Kalau mereka sudah mungkin di PGTK, di TK, kita berpikir nanti rencananya mau SD-nya kemana? 那一些上幼稚园的呢，我们就在为他们规划，以后又上哪一间小学。 Itu rencana yang penting karena anak kita itu akan 6 tahun di SD, 6 tahun penting sekali di mana dia sekolah. 非常重要的计划，因为我们的孩子将在那一间学校上学，就是6年之久。 Ya, hampir selesai kuliah, dia juga mulai berpikir, setelah ini apakah saya mau masuk ke dunia kerja atau saya mau cari beasiswa, mau lanjut sekolah S2 lagi. 那一些大学快毕业的呢，也许就在思考说，我要马上进入工作职场，或者呢，我继续的去找奖学金，继续我的学业。 Atau kita mencari pekerjaan, kita lihat lowongan ada, kita pun berpikir, saya mau melamar ke pekerjaan yang mana? Karena setelah saya kerja, itu bisa bertahun-tahun. 或者呢，我们正在找工作的，我们就在思考说，我应该去应征哪一个公司？因为如果我选择了之后呢，我将在那间公司好几年。 Nah, dengan saya sebutkan beberapa contoh ini, nah Bapak Ibu sekarang kan sudah mulai masuk, ya benar, hidup saya selalu saya buat rencana. 所以我以上所举的例子，能够让大家感觉到，对啊，我们在生活中都常常在做计划，在规划人生。 Lalu satu pertanyaan. 所以就有一个问题。 Setiap kali kita membuat suatu perencanaan, apakah kita terlebih dahulu ada berpikir rencana saya ini apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? 所以我们每一次做规划的时候呢，我们是否有想到，我这个规划是否符合神的计划？ Kita ditawarkan sebuah pekerjaan. 我们又去做一份新的工作。 Ditawarkan ini, lalu kau berpikir, saya mau tidak ambil kerja ini. 这份工作是他找上我们的，所以我们应不应该接受？ Kita mungkin mulai berpikir, cari sedikit informasi tentang perusahaan tersebut. 我们也许就在想着，在找着关于这间公司的信息。 Kita juga mungkin berpikir, kemampuan saya, kualifikasi saya bisa tak kerjakan kerja ini dengan baik. 我们就在想，我的水平，
我的能力是否符合这份工作。 Dan mungkin kita juga berpikir, apakah pekerjaan ini memberikan saya penghasilan yang lebih tinggi daripada yang saya terima saat ini. 然后我们也在想，这一份新的工作是否就能够让我收入更高？ Saya pikir ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang barangkali kita pikirkan. 我在想，也许这些就是我们所思考的因素。 Tapi adakah kamu berpikir, saya perlu berdoa dulu, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Ada tidak? 可是大家是否有思考到，我应该先祷告？ Nah Bapak Ibu, kalau dalam setiap perencanaan, kita selalu tidak mengingat Tuhan, apa yang ditunjukkan oleh sikap ini tentang hubungan kita dengan Tuhan. 弟兄姐妹，如果我们每一次做计划都没有考虑到神，那这个态度呢，显现什么呢？ Kalau setiap kali ada keputusan, ada perencanaan, kita pikir sendiri, lalu kita putuskan sendiri, tanpa kita terpikir tentang Tuhan. Ini berarti apa? 如果每一次又做决定，我们自己思考、自己做决定，没有想到神，那这意味着什么呢？ Nah, jadi hal yang mau kita bicarakan pagi hari ini ada sesuatu hal yang sangat praktis yang kita hadapi senantiasa. 所以我们今天早上要思考的呢，是一件非常切实的事情。 Saya kadang-kadang berpikir ya, kenapa Yakobus harus menulis dan berbicara tentang topik yang satu ini? 我常常思考，为什么雅各又写到这个事项？ Nah, Alkitab bahasa Indonesia berikan judulnya adalah Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. 我们的印尼圣经呢，就是说不要忘记神在规划中。 Kenapa Yakobus merasa penting sekali? Dia harus mengingatkan kita orang Kristen tentang hal yang satu ini. 为什么雅各认为他必须提醒基督徒关于这个主题？ Karena sesungguhnya kalau kita tidak mengingat Tuhan dalam perencanaan ini, itu pertanda bahwa kita ini sangat percaya diri, kita merasa diri kita mampu. Tanpa Tuhan pun saya mampu. 如果我们没有想到神在计划中呢，这就是显现说我们是一个自信心非常强大的人。我们认为我们自己有能力，我们不需要神。 Kita ada orang Kristen yang tidak merasa perlu bergantung pada Tuhan, perlu bantuan Tuhan. 我们是一位认为不需要神、不需要依靠神的基督徒。 Tuhan menciptakan kita, 神已经创造了我们， tapi kita tidak merasa kita butuhkan Tuhan. 可是我们却不认为我们需要神。 Padahal sesungguhnya kita tuh perlu Tuhan setiap waktu. 事实上，我们每时每刻都需要神。 Nah, sekarang kita lihat ya apa yang ditulis oleh Yakobus ini. 我们来看雅各所写的， Nah, ini sebetulnya adalah sebuah sindiran, ya ada sebuah teguran untuk orang Kristen. 其实呢，这个是直被基督徒。 Dia bilang, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu. Dari sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 你们有话说，13节，你们有话说，今天、明天我们又往某城去，在那里住1年，做买卖得利。 Jadi ini pasti adalah sikap dari sejumlah orang Kristen yang dia ketahui. 这肯定是一些雅各所认识的基督徒的生活态度。 Jadi dalam suratnya ini dia mengulang bagaimana sikap mereka ini. 所以在他的书信上，雅各再一次重复的来描述他们。 Nah, kita lihat apakah diri kita ini tercermin di dalam ayat yang satu ini. 所以我们来看，我们这个经节是否反映了我们自己的态度？
Ini orang sangat percaya diri yang merasa segala sesuatu dia yang kendalikan. 这个人非常自信，他认为他能够掌控一切。 Dia yakin apa yang dia mau laksanakan itu pasti bisa dia laksanakan. 他非常的有自信说，他要做什么就能够做什么， Apa yang dia inginkan itu pasti terjadi. 他想要的肯定会成就。 Hari ini atau besok. 今天、明天， Dia bisa tentukan kapan dia mau berangkat. 所以他能够做决定，他什么时候要出发。 Kami berangkat ke kota Anu, dia pun sudah tentukan dia mau ke kota mana. 我们要往某城去，他已经做决定，他要往哪一个城市去。 Di sana kami akan tinggal setahun. 在那边我们就住1年。 Dia pun sudah putuskan berapa lama dia mau di sana. 他也决定了他的期限有多长， Berdagang serta mendapat untung. 做买卖得利， Wah, ini luar biasa sombongnya. 这个是非常骄傲的态度。 Tahu tak di mana sombongnya? 大家是否知道，在哪一方面是属于骄傲的？ Sombongnya bukan dia mau pergi berdagang, 骄傲不是因为他要去做买卖， tapi mendapat untung. 而是要得利。 Dia pikir saya kalau berdagang saya mendapat untung. 他认为我做买卖肯定会得利。 Dia berani merasa kalau saya berdagang saya pasti akan cuan, pasti beruntung. 他肯定说，只要我去做买卖，我肯定会赚钱。 Saya rasa tak ada orang yang mampu menjamin ya, kalau kita buka toko pasti untung. 我相信没有人能够肯定说，如果我开店肯定会赚钱。 Kadang-kadang saya ingat ya, Bapak Ibu masih ingat tidak? Awal tahun 90-an, semua orang pakai pager kan? 大 Saudara 家 masih 还 ingat 记 pakai 得吗 pager?？ 大家还记得吗？在90年代呢，很多人都使用传呼机， Ada orang pasang dua dulu. 有 Di 的 top 人 pager. 有的人甚至用2个。 Kalau kita kirim berita, nah, di titit titit titit, lalu kamu lihat nama mana. Pergi cari tempat telepon, lalu kamu telepon kembali. 如果我们的传呼机响了，我们就要去找一个电话，打回那个电话号码。 Masih tak ingat zamannya itu? 大家还记得当时的那个情景吗？ Wah, sebetulnya hebat sekali ya pager waktu muncul, karena kita sudah bisa berkomunikasi di tempat di luar rumah gitu loh, tidak usah di kantor. 当传呼机出现的时候呢，我们就已经很感觉到高兴而且惊讶。为什么呢？因为我们可以不在家中也能够与别人沟通。 Wah, jadi pengusaha di dunia telekomunikasi ini melihat ini satu bisnis yang besar ini. 所以呢，在这个通讯的这一些生意人呢，就看到这个商机。 Karena semua orang, terutama pekerja, pengusaha, pedagang, pasti akan beli. 因为呢，所有的工人或者是生意人都需要。 Di kepalanya dia udah proyeksi ini. 5 tahun, 10 tahun saya bisa cuan berapa, bisa untung sampai seberapa banyak. 所以他们肯定在那边规划说，在5年之内，在10年之内，我能够赚多少的钱。 Bapak Ibu, uang yang kamu proyeksikan itu masih di awan-awan itu. 弟兄姐妹，在你的预算中的那个数字，这还是不确实的。 Uang yang diproyeksikan itu bukan uang kita. 因为预算的不一定是我们的钱， Kamu hitung-hitung 5 tahun, 10 tahun. 我们 Angka itu belum tentu jadi kenyataan. 我们在算5年、10年，可是这个数字不一定会实现。 Jadi pengusaha di Batam pasanglah itu antena-antena untuk pager besar-besar. 所以在巴淡呢，大家就借了许许多多的设备。 Berapa tahun? Sebentar saja handphone keluar. 有几年呢，在很短的时间，手机就出现了。 Sebentar saja berubah. Pager tak dipakai, karena handphone sudah muncul. 因为在
很短的时间，手机一出现呢，这个传呼机就没有再被使用了。Jadi waktu kita investasi menaranya, investasi pabriknya, kita pikir ini bisa untung lama nih, bisa untung banyak nih. Ternyata tidak. 所以那一些投资在设备、投资在传呼机的工厂呢，预算会赚钱，可是就没有实现。Jadi orang ini dia bilang saya mau ke kota itu dan saya akan berdagang dan mendapat untung. 所以这个人呢，他说他又往某城去，在那里住1年，做买卖得利。Terlalu percaya diri, merasa kalau saya berbuat sesuatu, sesuatu akan jadi barang. Belum tentu. 他非常的自信，认为说只有我去做，肯定会有结果，不一定。Bapak Ibu, setiap kali kita mau buat suatu rencana, kita pasti melihat sisinya yang positif, sisinya yang baik sekali. 弟兄姊妹，每一次我们在规划某一件事呢，我们都会看就是正面而已。Ya, kalau kita mau pindah keluar kota, kita melihat wah tinggal di sana nanti lebih baik, lebih dekat sama anak, mungkin lebih nyaman. Kita pikir semua yang baik-baik. 所以我们如果在规划又搬到大的城市去呢，我们就在想说，在那边呢，靠近儿女，肯定生活会比较开心。Kita dalam buat perencanaan, kita selalu berpikir sisinya yang baik itu. 我们在计划当中，每一次都只看到正面。Lalu kita berpikir pengalaman kita sebelumnya. 然后我们就想到我们过去的经验。Kita berpikir pendidikan kita sebelumnya. 我们也想到我们所经历的教育。Kita berpikir koneksi kita, siapa-siapa yang kita kenal selama ini. 我们也想到我们的人际关系，我们所认识的人。Lalu kita percaya diri. 然后我们就非常有自信。Kita mulai merasa kalau ini saya buat, ini bisa jadi. 我们就在想说，只有我这么做，肯定会成功。Umumnya kita akan bersikap seperti ini. 我们大致上都会有这样的态度。 Tapi Bapak Ibu, nyatanya apakah selalu seperti ini? 可是弟兄姐妹，事实是否每一次都是这样呢？ Jadi Yakobus di ayat 14 dia bilang, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. 所以雅各在14节说到，其实明天如何，你们还不知道。 Dia maksudnya begini, bagaimana kamu bisa yakin semua perencanaan ini akan terjadi? Pada apa yang terjadi besok kamu pasti tak bisa tahu. 意思就是说，你们怎么能够肯定说你们所计划的、所规划的一定会实现？因为明天发生什么事，我们都还不知道。 Kadang-kadang saya berpikir ya, ayat 2 ayat ini, apakah memang benar seperti ini? 有时候呢，我在想，这两节经文呢，事实上是否是这样呢？ Bukankah banyak rencana yang kita buat tanpa Tuhan pun terjadi? 我们事实上呢，我们所计划的常常没有把神放在其中，也实现了。 Saya rasa Bapak Ibu dalam hati juga berpikir, selama ini saya tidak berdoa pun rencana saya juga terjadi, baik-baik saja semua. 也许弟兄姐妹也在想说，我常常计划，而且在计划中没有祷告，可是我的计划也成功了啊。 Saya rasa itu benar. 是的， Tapi tidak selalu benar juga. 可是不一定每次都会这样。 Karena ada hal yang kita rencanakan itu tak bisa jadi kenyataan. 因为有时候我们所计划的不一定会实现。 Bapak Ibu pernah kan? Ini contoh yang sangat menyedihkan lah, contoh buruk lah, tapi kenyataan. Kamu kan tahu tuh, ada orang merencanakan pernikahan, tapi tak terjadi kan? 弟兄姐妹，这个是一个负面的例子。有人呢计划婚礼，可是却没有实现。
Karena sesuatu hal bisa saja musibah terjadi dan pernikahannya tak langsung tuh. Padahal direncanakan dengan sangat baik. Itu kenyataan. 也许会发生某些事情使到他们不能够举行婚礼，这个是一个事实。 Ada orang mau join bisnis, foto tanda tangan, ternyata pihaknya tak hadir, dia ditipu. 有的人呢又合伙做生意，可是当又签约的时候呢，另外一边呢没有出现，另外一方没有出现，原来他已经就是被人受骗了。 Apa yang kita rencanakan ya, itu tak bisa dijamin, itu pasti akan jadi kenyataan. 所以我们所计划的没有保证一定会实现。 Karena apa yang belum terjadi, tak ada orang bisa pastikan dia pasti terjadi. 所以没有发生的事情，没有人能够保证它一定会发生。 Yakobus mengatakannya dengan cara begini, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. 所以雅各这里说到，其实明天如何，你们还不知道。 Jadi hal ini harus menyadarkan kita, jangan merasa kalau saya merencanakan dia pasti akan terjadi. 所以我们不要有这样子想法说，只要我好好的计划，它肯定会实现。 Yakobus bahkan bilang, jangankan rencana kamu untuk besok hari, hidup kamu saja besok hari belum tentu masih ada. 雅各甚至说到，不单单只是关于明天的计划，我们明天还有没有生命也不一定。 Nah ini jadi makin serius kan? Hidup pun kita tak bisa pasti besok itu masih hidup tidak. 所以这个就更严格的问题就是，我们明天还有没有生命也不一定。 Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。 Nah uap itu memang sebentar saja kelihatan, tapi kemudian tidak ada lagi. 云雾本来就是只是一刹那之间就不见了。 Paling gampang ilustrasinya adalah kalau kita lihat ketel air kita yang lagi panas sekali kan, uapnya keluar kan? 最容易看到的就是我们的锅，我们如果煮水开了呢，那个雾只是一刹那就不见了。 Oh kita lihat uapnya keluar tuh, berarti sudah 100 derajat, panas sekali. 我们看到我们的那个水壶或者是锅，水煮开了就是140°，可是那个雾一下子就不见了。 Tapi berapa detik saja uapnya sudah tak kelihatan, sudah tak ada. 几秒钟，那个雾就再也看不见。 Seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. 就好像云雾出现少时就不见了。 Jadi ini adalah sebuah gambaran kepada kita bahwa hidup kita itu kita tidak tahu dia itu bisa bertahan berapa lama. 所以这个就是描述我们的生命，我们不知道能够维持多久。 Hari ini ada, besok belum tentu ada. 现在我们还存在，明天不一定。 Hari ini kita hidup, besok belum tentu masih hidup. 今天我们还活着，明天不一定。 Jadi apa yang mau kita sombongkan tentang rencana besok hari? 所以我们对于明天的计划能够有什么骄傲的态度呢？ Bagaimana kita bisa percaya diri, bisa yakin sekali bahwa rencana saya nanti akan jadi kenyataan. Padahal hidup kita sendiri saja belum tentu akan ada. 我们怎么能那么有自信，那么肯定我们的计划肯定会实现？连我们自己的生命我们都不能够确定。 Pembicaraan seperti ini, kita gampang merasa, itu bicara terlalu banyak lah. 这样的话题呢，也许我们不一定会认同。 Banyak rencana saya selama ini jadi juga. 我许多的计划
不是也实现了吗？ Nah, hidup saya juga masih ada sampai hari ini. 我今天也还活着吗？ Saya bilang, memang benar. 是的，的确。 Tapi jangan sampai terjadi apa yang dikatakan firman Tuhan ini. 可是我们不希望上帝话语所说的发生在我们的身上。 Kita harus ambil sikap yang lebih bijaksana. 我们应该要更有智慧， Jangan kita tertangkap seperti orang yang merencanakan tapi rencananya tak terjadi. Yang merencanakan hidupnya sangat tidak ada. 我们不要像这里所描述的，计划了却不实现，然后计划了却生命已经没了。 Setiap kali kalau saya baca bagian firman Tuhan ini, ada satu hal yang saya teringat. 每一次我读到这节经文呢，我就想到一件事情。 Dulu ya, 20-an tahun lalu ada satu pendeta. 20年前曾经有一位牧师， Dia pendeta India ya, tapi orang Singapura. Tapi dia pergi ke India mau bikin misi pelayanan. 他是新加坡人，然后他到印度去做宣教士。 Lalu dia melihat situ dan dia bilang dia mau buka sekolah teologi di India. 他到那边去，他就在计划说，他想在印度开神学院。 Jadi dia sibuk sekali bagaimana dirinya bisa mendapatkan gelar doktor teologi. 所以他就非常的积极，非常的忙碌，在计划他如何拿到博士的学位。 Tapi dia tak mau belajar. 可是他不喜欢读书， Dia ke sekolah-sekolah teologi, dia tanya ada cara tak bisa dia dapat gelar doktor teologi. 所以他就到处去找神学院，哪一间神学院能够给他这个博士的学位。 Kemudian saya dengar entah bagaimana caranya dapat. 然后我也听到他不知道借着什么方法也拿到了这个博士的学位， Ya, sibuk sekali. Akhirnya dapat. 非常的忙碌，到最后也得着他想要的。 Itu rencana dia nih. 那 Dapat ini dia mau ke India, mau buka sekolah teologi. 那个就是他的计划，拿到了这个学位，他就要到印度去开神学院。 Tiba-tiba kanker otak. 可是突然间呢，就中了脑癌，患了脑 Rencananya 癌。 tak terjadi walaupun sudah punya doktor. 虽然他已经得到这个博士的学位，可是呢，他的计划不能成就。 Jangankan buka sekolah di India, hidup pun jadi tak ada. 不要说到又去印度开神学院，连自己的生命都失去了。 Ini adalah contoh nyata yang saya selalu teringat kembali. Kalau saya baca ayat ini, saya agak ingat dia. 这个是一个现实的例子，真正发生的。每一次我读到这2节经文，我就想起这位牧师。 Karena kita ini selalu sibuk sekali bikin perencanaan dan berusaha kiri kanan. Gitu. 因为我们常常都是有这样的态度，忙着做规划， Dan kita pikir nanti akan jadi kenyataan. 然后我们就认为说肯定会实现。 Takutnya adalah seperti ini. Umumnya ya, banyak rencana kamu terjadi. Takutnya adalah tak terjadi. Maka hidupnya pun tak ada. 我们大部分的计划也许都会成就，可是我们所惧怕的就是会发生类似那位牧师的，不单单是计划不成全，连生命也没了。 Inti ya daripada nasihat Yakobus sebenarnya sederhana. 雅各对我们教导的核心其实是非常简单， Kita ini harus rendah hati. 我们应该要谦卑。 Di atas ada Tuhan yang maha hidup. 我们以上有又真又活的神， Dan kita memanggil dia Bapak Surgawi. Begitu Omen. dekat sama kita. 我们称他为天父，天上的父亲是何等与我们亲近。 Apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan,
harus diberkati oleh Bapa Surgawi. 我们所想要的，我们的计划应该受到我们天父的祝福， Harus sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. 应该符合神的旨意。 Maka Tuhan akan membuat kita berhasil. 那神就会使我们能够顺利亨通。 Jadi Yakobus mengajar kita bagaimana harus bersikap dengan benar. 所以雅各就教导我们应该如何有正确的态度。 Ayat ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 你们只当说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。 Kita semua orang boleh mempunyai rencana, boleh mempunyai banyak rencana. 我们每个人可以有计划，可以有许许多多的计划。 Tapi kita harus ingat, kita ini adalah anak Tuhan. 可是我们要记住，我们是神的儿女。 Hidup kita ini mau melakukan hal-hal yang Bapa Surgawi senang. 所以我们在我们的生命中，就是又去做那一些讨神喜悦的事。 Jadi kalau kita kepikiran punya sebuah rencana, kita harus datang kepada Bapa Surgawi dan bilang, Bapa Surgawi, saya berpikir mau buat hal-hal ini. 所以我们如果有所计划，我们就应该来到我们的天父面前，告诉他：天父啊，我有这些计划。 Kita bilang, Bapa Surgawi, aku ingin mulai pacaran dengan anak gadis ini. 我们说：天父啊，我想与这一位女生开始交往。 Lalu kita bilang sama Tuhan, sejauh yang saya ketahui, ini adalah hal yang baik, tidak ada berdosa. 然后我们就与神说：据我所知呢，是在这里面呢没有罪恶。 Sejauh yang saya ketahui, tidak ada hal yang bertentangan dengan firman-Mu. 据我所知呢，也没有一些违背神的话语的事情。 Lalu kita bilang, tapi Bapa Surgawi, Engkau tahu lebih banyak. 可是我们向天父说：父啊，你比我们更知道， Engkau tahu masa depan yang akan datang. 你知道我们的未来， Jadi saya memohon pimpinan Tuhan bagi saya. 所以我们求主来领导我们，来 Kalau 带领我们。 Tuhan menghendaki, kalau Tuhan anggap baik, biarlah saya bisa pacaran dengan anak gadis ini. 如果照做神的旨意，如果神认为这是美好的，那我能够与这位女生交往。 Lalu kita lihat bagaimana situasi berkembang. 然后我们就看情况如何发展。 Kalau kamu bisa diterima sama anak gadis itu, 如果那位女生能够接受你， kalau orang tuanya bisa terima kamu, 如果她的父母亲也能够接受你， kalau kalian bisa berpacaran dengan cara yang bermoral, 如果大家能够照做道德范围内的来交往， maka kita melihat ini pimpinan Tuhan sepertinya sesuai dengan kehendaknya. 然后我们就看到这个好像神符合神的旨意。 Tapi kalau mendadak kamu mau pacaran sama dia, kamu dipindah tugas ke Papua sana. 如果我们正在打算与一位女生交往，可是突然间我们就被移植到巴布亚， Sehingga hubungan akan menjadi sangat sulit. Kamu kan baru mau mulai nih. 然后我们的这个关系会很难维持，因为刚刚又开始而已。 Maka kita harus mempertimbangkan, apakah inilah petunjuk Tuhan kepada saya, bukan kehendaknya bagi saya untuk pacaran dengan anak gadis ini. 所以我 Karena 们就 situasinya tak mendukung. 所以我们就应该思考说，是否这个就是神向我指示说，不是他的旨意。 Nah, memang sangat subjektif. 因为当然这个是非常主观， Tapi kita harus punya kepekaan untuk melihat bagaimana pimpinan Tuhan setelah kita berdoa. 可是我们应该有敏锐的心声，能够来知道神的旨意。 Kalau kita berdoa kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita ini rendah hati. 如果我们向神祷告，这就显现说我们是谦卑的， Menunjukkan bahwa kita ini butuh bersandar kepada Tuhan.
显现说我们需要依靠神， menunjukkan bahwa kita butuh Tuhan yang mengarahkan hidup kita. 显现说我们需要神来引导我们的生活，我们的生命。 Maka dia akan pimpin kita di jalan benar. Kalau rencana ini sesuai kehendak dia, dia buat dia berhasil. Kalau tidak, Tuhan buat kita ngerti, tidak lanjutkan. 那神会引导我们走义路，如果这是符合他的旨意，他会带领我们。可是如果不符合神的旨意，他也会向我们显现他的意思。 Jadi Yakobus bilang, kalau kita tidak mau mengingat Tuhan dalam rencana kita, kita dikatakan sebagai orang apa? Orang congkak. 所以我们在计划中如果没有纪念到神，这里描述我们是怎么样的人呢？就是骄傲的人。 Dan kita semua tak suka dibilang congkak. 我们大家都不喜欢如果被称为骄傲的人， Tapi Tuhan bilang kamu congkak. 可是上帝却说我们是骄傲的人。 Ayat ke-16. 16节， Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan demikian adalah salah. 16节，现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口都是恶的。 Jika kita tidak mau berdoa, memohon pimpinan Tuhan dalam apa yang kita rencanakan, bagi Tuhan itu adalah hal yang salah. 所以我们如果在计划中没有向神祷告求神的带领，这件事错的事。 Dan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, berbuat dengan benar, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. 17节，人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。 Jadi tidak hanya dibilang kamu bersalah, tapi ini masuk kategori berdosa. 所以不单单只是犯错，这里很清楚的说到这个是罪。 Jadi kalau kita tak melibatkan Tuhan dalam rencana kita, ini bukan sekedar suatu kekurangan saja, tapi Tuhan memandang sebagai suatu dosa. 所以我们如果在计划中没有把神放在其中呢，这不单单只是一个缺点，这是一个罪。 Jadi kalau dibilang dosa, ini jadi masalah serius. 所以如果说到罪呢，这个就非常严格的问题了。 Jadi Bapak Ibu, perlukah kita berubah? 所以弟兄姐妹，我们是否应该改变呢？ Nah, sebelumnya kalau kita buat rencana, mungkin kita tak perhatikan. Itu- Haruskah kita berubah sekarang? 之前呢，我们在计划中，也许我们没有想到神，我们现在是否应该改变呢？ Saya coba tanya diri saya sendiri. 我在问我自己， Ada tak hal-hal yang mau saya lakukan tidak didahului dengan berdoa sungguh-sungguh? 我是否有计划某些事情，却没有事先祷告？ Saya rasa ada. 有的。 Waktu saya dengar Sebastian bilang dia lagi kuliah TSM di FEBC secara online, saya langsung semangat, tertarik sekali. 当Sebastian 传道说他正在修读这个硕士学位，就是神学的硕士学位，我也非常有兴趣。 Siang itu juga tanpa pikir panjang, saya langsung tulis surat ke sekolah tanya, apakah benar ada kuliah online sekarang? 我就当天下午我就马上写信到神学院去询问，是否真的有线上的硕士学位。 Ketika dia jawab ada, saya bilang saya daftar. 当我得到答案说有，我马上就录取了。 Semesternya sudah jalan seminggu lebih itu. 当时的已经那个学期已经开始了1个星期， Saya dikirim linknya, saya langsung masuk ke websitenya, langsung daftar mata kuliah yang saya mau, langsung. 所以他们就把链接寄给我，我马上就去报名，然后也马上选了我想修读的课。 Cepat sekali, saya sudah dapat akses.
download bahannya, semangat kuliah lagi. 所以很快的我就能够下载那一些我所有修读的课程。 Nggak terpikir harus berdoa, pada komitmennya 2, 3, 4 tahun loh. 我没有祷告，事先没有祷告，因为呢，其实这个学位呢需要大概2年到4年来完成。 Setelah itu baru merasakan akibatnya. 之后呢，我才看到现实。 Karena apa? Tugas banyak sekali. 原来这么多的功课， Tiap minggu sana sini mau kuis lagi. 然后每个星期都有测验。 Ya kan? Kalau kita udah kuliah, tugas itu menumpuk tuh. Dan semua punya deadline. 我们如果开始读书呢，那就很多很多的功课，然后每一个功课呢都有它的限期。 Kadang-kadang kita buat kesalahan seperti ini. 有时候我们会犯这样的错。 Sesuatu hal kita sangat senang, kita tertarik, kita pikir-pikir, kita mau langsung maju aja. 我们听到，我们非常高兴，然后我们就马上去行动。 Dan hidup kita membuat perencanaan tanpa berdoa, saya rasa bukan hanya 1 kali. 我们的生命中，我们做计划，可是却不祷告。我相信不单单只是一次。 Bapak Ibu, kita harus berubah. 弟兄姐妹，我们应该有所改变。 Tuhan mengajar kita sekarang dalam perencanaan harus cari Tuhan terlebih dahulu. 上帝教导我们说，我们在计划中呢，应该首先要寻找神。 Kasih tahu Tuhan dengan terus terang, dengan tulus hati. Tak usah kita sembunyi-sembunyi. Kalau ngomong terlalu jelas, Tuhan tidak kasih. Jangan seperti itu. 我们要恳切的、真心诚意的、开门见山的向神诉说我们的心意。 Kamu tak mau bicara jelas pun Tuhan tahu jelas. 我们不说清楚，其实神也非常清楚。 Jadi kasih tahu Tuhan persis apa yang kamu maukan, apa yang kamu rasakan. Tapi kita bilang, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. 所以向神清楚明白的诉说我们的心意，可是也向神说：神啊，我愿意行你的旨意。 Nah, nanti Tuhan akan pimpin kita. Kalau kita kerjakan, Tuhan menolong kita berhasil. 之后，神就会带领我们，我们所做的能够有成就，能够亨通，能够顺利。 Jadi Bapak Ibu, ada tak suatu hal yang sedang kamu rencanakan sekarang? 所以弟兄姐妹，你们是否现在正在计划某件事情？ Kalau ada, berhenti dulu, berdoa. 如果有的话呢，请你停下来，先祷告。 Berdoa sampai hati kamu bisa bilang, Tuhan, ini terjadi atau tidak terjadi, aku bisa terima, karena sesuai kehendak-Mu. 祷告到我们能够有这样的想法，说：神啊，我这样祷告，无论实现或不实现，我都能够接受你的旨意。 Dan Tuhan akan melihat bahwa kita ini bukan orang congkak, tapi orang yang rendah hati, yang mau bersandar kepadanya. 神能够看到，说我们不是一个骄傲的人，而是一个谦卑的人，一个有依靠他的人。 Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. 愿上帝帮助我们每一 Mari 位。 kita berdoa. 我们大家一起祷告。 Bapa kami di surga, ampunilah kami Tuhan yang membuat perencanaan tanpa memikirkan Tuhan sendiri. 我们在天上的父，求你赦免我们这些常常在计划中没有纪念到你的。 Bantulah kami untuk bertobat. 求主让我们悔改。 Dan mulai sekarang setiap hal yang kami rencanakan, terlebih dahulu kami akan mencari apa kehendak-Mu. 从现在开始，我们所有计划的每一件事情，我们首先来寻找主的旨意。 Kami akan mengingat Tuhan terlebih dahulu. 我们有先来纪念你， Berkatilah semua umat-Mu ini. 求主祝福你的子民。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。